Kursi adalah tergolong daripada perkara gaib ataupun sam'iyat. Justru untuk mengetahuinya, kita perlu merujuk kepada Al-Quran dan hadis serta pandangan ulama untuk menjelaskan. Kalau merujuk kepada Al-Quran, perkataan kursi terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard." Yang bermaksud kursi Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. Apabila kita merujuk kepada kitab tafsir At-Tabari, di sana beliau telah menampilkan pandangan para ulama yang mana mereka telah berbeza pandangan kepada beberapa pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahawa kursi adalah memberi maksud tempat letak kedua telapak kaki. Pandangan ini berdasarkan kepada pandangan Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, al-kursiyyu mawdi'ul qadamain. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Apabila merujuk kepada kitab tafsir Ibnu Kathir, beliau telah menampilkan asar daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Al-kursiyyu mawdi'ul qadamain wal 'arsyu la yaqduru qadrahu ila Allah." Kursi adalah tempat letak kedua telapak kaki dan arasy itu tidak diketahui ukurannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menyatakan asar ini telah diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya mengikut syarat Bukhari dan Muslim, namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Dalam Syarah At-Tahawiyah menyatakan bahawa asar ini telah disepakati kesahihannya oleh Az-Zahabi. Ibnu Katsir juga menukilkan pandangan As-Suddi daripada Abi Malik. Beliau berkata, "Al-kursiyyu tahtal arsh." Kursi itu adalah di bawah arasy. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan sanadnya adalah hasan. Pandangan yang kedua daripada sebahagian ulama yang berpandangan bahawa kursi memberi maksud ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pandangan mereka ini berdasarkan kepada asar sahabat daripada Ibnu Abbas melalui jalur Ja'far bin Abi Mughirah daripada Sa'id bin Jubair. Ibnu Abbas menyatakan, "Wasi'a kursiyyuhu qala kursiyyuhu ilmuhu." Kursi di sini memberi maksud ilmu Allah Subhanahu wa taala, iaitu ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Setelah meneliti dalam tafsir At-Tabari yang telah ditahqiq oleh Bashar Awad dan Mahmud Syakir. Bashar Awad dan Mahmud Syakir mendapati bahawa asar daripada Ibnu Abbas ini ataupun pandangan daripada Ibnu Abbas ini telah pun bertentangan. Pandangan Ibnu Abbas yang menyatakan bahawa kursi itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kursi juga merupakan tempat letak kedua telapak kaki. Kedua ini bertentangan. Lantas mereka menukilkan pandangan Abu Mansur Al-Azhari yang menyatakan bahawa yang sahih daripada Ibnu Abbas ialah apa yang diriwayatkan daripada Ammar Ad-Duhni, daripada Muslim Al-Batin, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas yang menyatakan Al-Kursiyyu mawdi'ul qadamain, iaitu kursi itu tempat letak kedua telapak kaki. Melalui asar tersebut, para ahli ilmu telah bersepakat di atas kesahihannya dan pandangan yang menyatakan bahawa kursi bermaksud ilmu adalah batil, iaitu tertolak. Pandangan yang ketiga seperti mana dijelaskan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, iaitu pandangan daripada Al-Hasan. Beliau menyatakan bahawa kursi itu adalah arasy Allah Subhanahu wa taala dan pandangan ini telah ditolak oleh para ulama. Kesimpulannya, kita wajib mengimani kewujudan kursi Allah Subhanahu wa taala sebagai ciptaannya tanpa mempersoalkan. Seperti mana pandangan Bashar Awad yang paling sahih, kursi adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan. Hanya dia sahaja yang mengetahui tentang ciptaannya yang sebenar dengan kesempurnaannya tanpa kita menjisimkan, tanpa kita menyerupakan dengan makhluk.